الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي قال دخلنا على أنس بن مالك قال فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. Daripada Az-Zubair ibni Adi qala, katanya, dakhalna ala Anas ibn Malik, kami telah masuk bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Sayyidina Muhammad. Qala, kata dia, fashakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj, maka kami telah mengadu kepadanya, kepada Anas sahabat Sayyidina Muhammad, ma nalqa min al-Hajjaj, apa yang telah kami temui daripada sikap, daripada tindakan Hajjaj. Faqala, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Sayyidina Muhammad, ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun. Sahabat Sayyidina Muhammad, ma min amin, tidaklah berlalu satu tahun, illa walladhi ba'dah, melainkan tahun yang datang selepas itu, syarrun, lebih buruk, minhu, daripada tahun yang sebelumnya, hatta talqaw rabbakum, sehinggalah kamu bertemu dengan Tuhanmu. Sami'tu hadza min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, inilah yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hadis yang kita baca pada hari ini, sahabat Sayyidina Muhammad, hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Al-Adi, Az-Zubair bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Az-Zubair, sahabat Sayyidina Muhammad, dakhalna ala Anas bin Malik, aku telah pun masuk bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Qala fashakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj, maka kami, sahabat Sayyidina Muhammad, telah pun mengadu kepada Anas berkenaan dengan Hajjaj. Hajjaj di sini ialah Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi, satu orang gubernur, satu orang pemimpin yang sangat keras, yang sangat zalim, yang pernah dilahirkan ataupun yang pernah ada dalam sejarah. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hajjaj, satu orang penguasa yang sangat zalim.
Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Az-Zubair ini ala sayyidina Muhammad yang Tuhan telah tentukan hidup di zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah pun ditentukan oleh Allah ala sayyidina Muhammad di zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, satu orang penguasa yang sangat zalim. Zaman ni masalah Sayyidina Muhammad, zaman di mana kalau salah sikit hukumannya, tindakannya ialah bunuh. Menentang pemerintah, bunuh. Menentang pemerintah, pancung. Sehinggalah masalah Sayyidina Muhammad yang dibunuh pada zaman ini bukan orang biasa-biasa di kalangan para sahabat. Di kalangan para sahabat, di kalangan para ulama tu telah dah masalah Sayyidina Muhammad, di kalangan para sahabat, di kalangan khairut tabi'in, di kalangan masalah Sayyidina Muhammad, di kalangan golongan tabi'in. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, di antara yang pernah berlaku masalah Sayyidina Muhammad, bila mana Hajjaj bertindak untuk membunuh setiap orang yang menentang pemerintah pada ketika itu, masalah Sayyidina Muhammad. Orang yang tidak setuju ataupun bukan menentang, tidak setuju dengan cara pemerintahan, tak setuju dengan cara pemerintahan pada zaman itu, Sayyidina Muhammad. Jadi semua para ulama yang tak setuju itu mereka dihukum dengan hukuman mati. Sampai di antara cerita yang berkisah berkenaan dengan masalah ithar, Sayyidina Muhammad. Ithar ni makna apa? Mengutamakan sahabat melebihi diri sendiri. Perkara ini berlaku Sayyidina Muhammad di zaman Hajjaj. Nabi kita SAW sebut dalam sebuah hadis, Sayyidina Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sayyidina Muhammad. Nabi kata, Sayyidina Muhammad, tidak beriman salah seorang kamu sehingga ia mengasihi sahabatnya seperti ia mengasihi akan dirinya sendiri. Kita dikira sempurna iman kalau kita mengasihi Sayyidina Muhammad kepada sahabat kita apa yang kita kasih untuk diri kita sendiri. Taib. Jadi pada ketika itu di kalangan golongan as-salafus salih Sayyidina Muhammad, waktu saat nak dibunuh oleh Hajjaj, jadi ikut turn beratok untuk dibunuh oleh Hajjaj. Datang seorang pancung, datang seorang pancung, datang seorang pancung, datang seorang pancung. Itu dipanggil zaman di mana zaman yang cukup kritikal. Para ulama yang ada stand, ada sikap, ada mauqif terhadap satu kebenaran yang tak sesuai pegangan dia dengan pemerintah, itulah hukuman dia. Sayyidina Muhammad beratok panjang para ulama untuk dihukum bunuh. Datang pancung, datang pancung. Yang disebut dalam sejarah masalah Sayyidina Muhammad, para ulama yang nak dibunuh oleh Hajjaj ni, masalah Sayyidina Muhammad, mereka pakat berebut duduk depan. Tu boleh bayang. Pakat berebut duduk di depan. Patut mati ni pakat gostan belakang lah kan. Pakat berebut duduk belakang ni, pakat berebut duduk depan. Jadi Hajjaj pun tanya Sayyidina Muhammad, ni apa ni, aku nak bunuh hampa, siapa yang berebut sampai tengah ni? Jadi kata mereka, kami nak beramal dengan hadis Rasulullah SAW. Tidak beriman salah seorang kamu Sayyidina Muhammad sehingga dia mengasihi saudaranya melebihi dia kasih pada dirinya sendiri. Nak mati tu tuan-tuan. Jadi biarlah aku ni Sayyidina Muhammad mengutamakan kawanku. Bayangkan iman mereka yang dibunuh tu, mereka memang memiliki iman yang sempurna. Jadi biarlah kawanku ni walaupun akan mati juga Sayyidina Muhammad, tapi biarlah dia lambat sikit, aku dulu. Tuan-tuan, ni zaman salafun salih Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi akhirnya tuan-tuan, saya nak abang apa tuan-tuan? Nak abang yang pertama sekali kezaliman Hajjaj. Yang kedua Sayyidina Muhammad yang nak sebutnya
kesempurnaan iman yang ada kepada golongan as-salafus salih. Sampai tahap tu sekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah. Jadi bila teruk sampai tahap tu, mereka hidup zaman Hajjaj. Jadi mereka ni rasa tak tahu nak cerita perasaan, penderitaan. Mana para ulama ni bukan selamat duk. Dicari para ulama sallallahu alaihi wasallam hang setuju dengan pemerintah. Setuju dengan pemerintah. Pegangan macam mana? Sikap hang macam mana? Kalau tak sebulu dengan pemerintah, bunuh. Akhirnya Az-Zubair bin Adi radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi wasallam Muhammad datang bertemu dengan sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya tuan-tuan, kita ni dalam hidup ni kalau kita menghadapi penderitaan, kita tidak diizinkan syarak untuk mengadu selain daripada Allah. Sayyidina Muhammad. Kalau kita mengadu kepada selain daripada Allah, kita dikira tidak sabar. Kita mengadu kepada yang lain daripada Allah, berarti kita akan kehilangan pahala sabar. Sedangkan Tuhan sebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tuhan akan balas pahala orang sabar ni dengan pahala yang tidak ada pengiraan. Makna tak boleh nak kira pahala orang sabar. Punya banyaknya pahala sabar. Sampai tak boleh nak kira-kira. Tak terkira-kira, seperti lautan yang tidak ada tepi. Punya banyaknya pahala orang sabar. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma kata ulama, hanya dua jenis orang yang boleh kita ceritakan. Yang pertama, Musallallahu Sayyidina Muhammad. Yang pertama, Allahu Akbar. Jadi kalau kita kata Musallallahu Sayyidina Muhammad, kalau kita sakit, tuan-tuan, yang pertama kita cerita kepada orang yang boleh ubat penyakit kita. Ataupun kita menceritakan, kita cerita kepada Musallallahu Sayyidina Muhammad, orang yang boleh temukan kita dengan orang yang boleh merawat sakit kita. Satu. Yang kedua yang boleh kita cerita ialah kepada satu orang, satu kumpulan yang dipanggolongan salihin, iaitu orang-orang soleh. Jadi pasal apa kita nak cerita masalah kita pada orang soleh? Untuk kita mendapat pedoman dalam kehidupan. Yang kedua, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, untuk kita mendapat keberkatan doanya. Ini hikmah kita menceritakan apa yang dikatakan permasalahan kita kepada orang yang disebut orang soleh. Jadi sebab itu Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, golongan yang telah pun tertindas ini, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, mereka bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi bila mana mereka bertemu dengan Anas bin Malik, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, temu tu seperti yang disebutkan untuk mengadu. Fashakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj. Jadi kami masuk bertemu dengan Anas Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad untuk kami nak mengadu kepadanya apa yang telah kami temui daripada kezaliman Hajjaj. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu kezalimannya, penindasannya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa jawab Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Kata Anas, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tidak berlalu satu tahun melainkan tahun yang selepas tahun itu syarrun minhu, lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sehingga kamu bertemu dengan Tuhanmu. Kata Anas, sami'tu hadza min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Muhammad, inilah yang aku dengar daripada nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya sabarlah. Sabarlah katanya, sabarlah. Sahabat Muhammad, sabarlah kata Anas, sebab kamu tak akan jumpa, sebabnya ialah kerana tidak akan datang kepada kamu satu zaman. Am tu mana zaman, masa.
Soalan Sayyidina Muhammad, melainkan yang selepasnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Taib, sabarlah. Taib, Allah SWT Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, hatta talqa rabbakum, sehingga kamu mati, kamu tak akan temui yang lebih baik. Yang kamu temui ialah yang semakin buruk. Soalan Sayyidina Muhammad, zahir daripada hadis ini maksudnya sabarlah. Hak ni kira baiklah ni hadapan teruk lagi ni. Taib. Jadi Allah SWT Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, ini ialah merupakan satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang perkara yang akan datang. Maksudnya Allah Sayyidina Muhammad, ahwal kita ni dia semakin buruk, dia semakin buruk, dia semakin buruk, dia semakin buruk. Allah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, barangkali kita baca macam lain. Kita kata, macam mana Ustaz? Allah Sayyidina Muhammad, kami pernah duduk zaman Jepun. Zaman Jepun makan ubi kayu ya zaman tu. Ni makin baik ni. Ni makin baik ni. Macam mana dikatakan Allah Sayyidina Muhammad, tahun yang berikutnya semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Ni okey, semakin baik. Dulu Allah Sayyidina Muhammad, kalau kita nak buat gulai, saya dan ni zaman anak-anak ke tak dan? Zaman apa? Zaman gilin. Nak buat gulai kena gilin. Nak tengok nak? Zaman taktir lah. Zaman lah tak ada masalah. Zaman lah pi beli di kedai. Dan saya pernah tengok zaman, kita semua pernah tengok zaman nak buat gulai duduk atas kukok. Lepas ni takti kukok ni. Salah Sayyidina Muhammad. Saya ni yang paling berat kerja saya bila mak saya suruh kukok nyok. Kukok nyok. Tapi oleh kerana mak suruh ni tawakal Allah. Kukok nyok. Lepas tu zaman baru sikit, saya tak terlibat lah. Zaman ada mesin nyok. Tu kerja adik saya. Zaman saya dah lepas dah. Kita besar lah, zaman lepas ada mesin pula. Lah ni lebih mudah di kedai ya. Allah Sayyidina Muhammad. Macam mana kita kata zaman lebih buruk makin okey ni. Allah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Taib. Jadi Allah Sayyidina Muhammad, hatta kalau kita kata zaman saya mengaji Allah Sayyidina Muhammad, waktu saya sampai di Mesir tahun 88 sampai tahun 95 Allah Sayyidina Muhammad, zaman tu kalau mak saya hantar surat ke anak dia di Mesir, sampai di Mesir, surat tu daripada sini ke Mesir 2 minggu. Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu saya tulis pula surat kat mak saya 2 minggu, sebulan semua. Taib. Jadi khabar dekat mak nak kahwin, mak nak tunggu ni, nak khabar nak kahwin tu, tunggu jawapan mak seminggu 2 minggu. Mak balas pula sebulan, boleh tak boleh? Tuan-tuan, Allah Sayyidina Muhammad, zaman saya balik Malaysia tahun 95, dekat tahun 2000, tuan-tuan, subhanallah, Allah, tuan-tuan, komputer baru main. Lepas tu orang hantar maklumat ke Mesir hanya pakai email ya, duduk di rumah ya, tekan tu sampai, balas pula lah tu juga sampai. Macam mana kita kata zaman tu semakin buruk semakin okey nampaknya. Salah Sayyidina Muhammad. Dulu tuan-tuan, waktu saya duduk berhubung dengan para ulama dulu ni, Salah Sayyidina Muhammad, telefon rumah mereka tak pernah angkat. Lepas tu tanya ustaz, bila jumpa ustaz di rumah ada waktu bila? Dia kata pukul 12 ke atas. 12 ke atas takkan nak telefon dia, sampai di rumah takkan nak telefon, tak telefon pukul 12 zaman tu. Lepas tu bila main zaman lah ni, telefon waktu bila pun insya-Allah dapat, pasal pakai handphone. Tuan-tuan, dulu kita zaman handphone di rumah tu, zaman telefon di rumah, Sayyidina Sayyidina Muhammad, kita tak kisah pun, kalau nak rumah tak fikir pun nak telefon.
Lah ni waktu ada handphone ni, kalau keluar rumah, di antara benda yang tak sah pasal tak sempurna keluar rumah, tak bawa handphone. Keluar lupa handphone. Allah, macam terlitingai benda cukup besar sangat. Tuan-tuan, ni lebih baik zaman ni. Tu masuk macam mana? Bukan maksud tu. Maksudnya ialah masalah Sayyidina Muhammad. Maksudnya ialah rosaknya ahwal. Rosaknya ahwal. Kita tengok masalah Sayyidina Muhammad. Dulu di kampung kita buah-buah budak tak macam buah-buah lah ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Zaman 60-an, zaman tu masalah Sayyidina Muhammad, walaupun zaman kita tu zaman tak ada lampu elektrik macam ni kan, zaman pita minyak gas ya, masalah Sayyidina orang di kampung tu, tuan-tuan, budak-budak zaman tu lebih senang dengar kata daripada budak zaman lah. Masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, sampai zaman lah ni nak didik anak-anak soalan Sayyidina Muhammad, guna kaedah mak pak kita didik hari tu tak masuk lah. Jadi kita nak pakai kaedah hari tu seperti tak sesuai. Zaman ni zaman macam lain. Soalan Sayyidina Muhammad. Dulu kita boleh tegur anak siapa pun boleh tegur dalam rumah, dalam kampung. Dan dalam kampung pula orang tak kisah tegur anak siapa-siapa pun. Zaman lah tuan-tuan, kalau tegur suatu orang budak masalah Sayyidina, bukan kita tu jadi masalah dengan mak pak dia, dengan dia masalah dengan budak tu. Dia ram mak kita. Zaman lah kita tegur budak tu, dia ram. Tak apa pakcik ni, tak apa, satu hari hang tunggu pakcik. Tuan-tuan, zaman kita dulu masalah Sayyidina Muhammad, zaman hormat cikgu-cikgu. Zaman saya masuk Majlis Mahad masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, dah berubah. Kalau cikgu tegur zaman tu lah, zaman saya, mungkin zaman budak Mahad lah baik sikit. Masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, tegur cikgu sehari toreh kata cikgu. Tu baru sekolah agama, sekolah lain lagi teruk. Maknanya ahwal dah rosak. Ahwal dah rosak. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu maknanya satu zaman dengan satu zaman tu dia semakin buruk, dia semakin buruk, dia semakin buruk. Dulu ni kalau sebut anak luar nikah masalah Sayyidina Muhammad, dari orang putih lah. Ni orang putih lah. Lah ni anak luar nikah, kok kita penuh lah. Kemarin seorang sahabat saya, dia mengajak satu sekolah, tak mahu sebut sekolah tu. Dia kata di sekolah dia saja masalah Sayyidina Muhammad ni, kawan mengajak Pulau Pinang, sekolah dia saja 5 orang anak yang tak ada bin binti. Zaman kita dulu semua ada bin binti. Lama-lama ni cikgu diisi data kehadiran pelajar ni, maknanya dalam kelasnya ada bin, tak ada bin binti. Masalah. Kadang-kadang budak ni bukan tak bagus, satu sekolah tu tak ada bin budak ni, tapi nasyid amboi sedap. Nasyid sedap sungguh, tapi anak zina, na'udzubillah min zalik. Ni rosaknya zaman, celaru habis. Ni saya ni duk saya ni hari ni saya cakap tentang masalah anak luar nikah masalah Sayyidina Muhammad. Anak luar nikah hari ni masalah Sayyidina Muhammad baru duduk di sekolah menengah biasa, dia masih belum pi lagi kepada sekolah menengah agama. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana anak luar nikah ni sudah mengaji sekolah agama ni? Tak lagi ni, tak ada, saya tak dengar lagi ni di Mata Hamud, tak ada lagi. Masalah Sayyidina Muhammad di Nahdah, Madrasah Nahdah tak ada lagi. Tuan, Allahu Akbar. Kalau kita nak kira segi F5A, memang otak cukup baik. Anak luar nikah ni memang cerdik-cerdik. Masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Bayangkan kalau anak ni pergi mengaji sekolah agama, macam mana masalah Sayyidina Muhammad, anak ni nak hidup sekolah agama. Tak apa sekolah menengah biasa, orang buat takti, orang tak ada ilmu pengetahuan. Macam mana dia akan menghadapi tekanan waktu mana dia di sekolah agama? Kesian, tuan-tuan. Hari ni masalah Sayyidina Muhammad,
Kita berasa macam jauh anak luar nikah ni. Masalah Sayyidina Ahmad, bayangkan kalau suatu masa anak kita pergi berkenan dekat anak luar nikah, macam mana? Na'udzubillah min zalik. Ni kita duduk baca jauh, macam mana satu hari dua lagi ni kita kata mai balik, nak bagi kita kat mak, budak tu mak comel lah mak, semayang tak tinggal mak, pakai tudung labuh mak, tapi tak ada benti. Macam mana agak-agak? Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, ni dia semakin buruk ni, dia semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi menceritakan perkara akan datang. Perkara akan datang. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi tuan-tuan, bukan makna yang kita akan masukkan di sini, maknanya kita hidup ni semakin teruk. Tapi nampak hari ni masalah Sayyidina Muhammad, walaupun kita kata bukan hak tu yang Nabi masukkan, tapi hak tu pun dah berlaku dah hari ni. Dulu tuan-tuan, kalau masuk universiti kerja semua ada, tapi hari ni masuk universiti tak mesti lagi sudah ada kerja. Zaman tak ada kerja. Bukan masuk Nabi, masuk tekanan hidup ni. Yang Nabi masukkan ialah rosaknya ahwal kehidupan manusia. Pun macam tu, bukan hak Nabi masukkan, itulah tekanan hidup sehari demi sehari, sehari demi sehari, tapi hak tu pun berlaku dah hari ni. Semakin teruk masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hidup ni ya Allah semakin teruk tekanan hidup. Kalau dulu zaman saya mengaji masalah Sayyidina Muhammad, tahun 76 masuk sekolah rendah, masalah Sayyidina Muhammad, bawa duit sekupang, boleh beli ayak, boleh makan nasi. Tuan-tuan, hari ni kalau bawa duit sekupang nak makan apa? Itu tahun 76. Maknanya taraf hidup semakin tinggi. Tuan-tuan, anak-anak lah kena bawa RM1. RM1 pun tak boleh makan apa dah. Tuan-tuan, jadi lah saya masih konsisten ni. Jangan bagi anak-anak bawa duit banyak. Tuan-tuan, saya bagi RM1, dia ambil tali tabung 5 kupang. RM1 5 kupang. Maknanya tahun 76, 86, 96, 2000, 30 tahun semakin tinggi taraf hidup di Malaysia. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, hak Nabi tak masukkan tu pun dah berlaku dah. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, masalah Sayyidina Muhammad bukan yang dimaksudkan oleh Nabi itu ialah hidup semakin susah ataupun harta semakin tak berfaedah, masalah Sayyidina Muhammad, tapi maksudnya ialah ilmu semakin sedikit. Itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ilmu semakin sedikit. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau ni sebuah ilmu hari tu dengan ilmu Allah ni semakin sedikit ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi kita ni subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad barangkali di antara pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala di waktu ilmu semakin sedikit. Tuan-tuan, kita duk baca ilmu pengetahuan, alhamdulillah. Taib. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau dulu ni ulama cukup ramai, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'un tabi'in, kita kata zaman tabi'un tabi'in saja 300 tahun lepas Rasulullah. Zaman tu tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, ulama-ulama ni macam ulat, para awliya ni macam ulat, punya banyak. Hari ni nak cari satu orang ustaz pun susah. Tuan-tuan, pasal apa? Tok guru tak ada dah malam. Kalaupun kita ada dia ustaz, tapi dia tak mahu mengajar. Dia nak mengajar, dia hanya nak mengajar sekolah saja. Dia berulang rumah dia, sekolah, rumah dia, sekolah. Hanya nak mengajar macam ni, tak ramai tuan-tuan, tak banyak. Tak banyak. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu, tuan-tuan, bila mana manusia ni
kehilangan para ulama, tak ada tutup guru, tuan-tuan, satu yang timbul daripada suasana ni apa dia? Orang tak suruh dah orang buat baik, orang tak tegah dah orang buat jahat. Allah Sayyidina Muhammad. Macam mana resiko daripada tak suruh orang buat baik, tak tegah orang buat jahat? Rosak masyarakat. Tengok orang tak pakai tudung, ada orang pergi tegur, tak pakai tudung ni, tak boleh pakai ni, adakah? Tak ada. Hang-hang lah, aku-aku lah, tuan-tuan. Allah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau ada ilmu pengetahuan, dia ada juga satu sense, satu perasaan. Allah Sayyidina Muhammad berasa tak puas hati dengan kemungkaran. Atau masa tu orang cikgu di tempat saya, Allah Sayyidina Muhammad, lebih kurang lepas lohor, satu orang main depan rumah, Assalamualaikum, tengok-tengok nak buat apa, rupanya nak jual tepawai. Jual tepawai. Lah jual tak laku kok apa ni, kok kedai dia, pergi jual kat kampung lah. Jadi bila orang main nak jual ni, panggil masuk rumah, dia pempromosi tepawai dia sekian kemas apa semua, kualiti, tak masuk angin apa semua. Tuan, Allah Sayyidina Muhammad, dia kalau buah apa tak masuk angin. Tuan-tuan, tengok di budak laki-laki hak promosi tepawai tu, rantai mah tebal kan main ni. Rantai mah ni. Cikgu ni orang mengaji. Orang mengaji. Siang mengajak, malam mengaji. Taib. Satu malam pun tak ada di rumah. Setiap malam mengaji, dia tak mengaji. Tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila tengok rantai di leher budak ni, dia tak apa, aku nak tegur budak ni. Habis dia promosi, langsung dia kata, ni adik ni, pakcik nak tegur sikit boleh tak? Apa dia pakcik? Ni rantai adik ni. Ada apa pakcik? Orang laki-laki tak boleh pakai rantai adik, haram hukum dia. Tuan-tuan, apa respon budak tu? Ya ke pakcik? Haram. Haram adik. Haram. Dia tak tahu kata orang lelaki tak boleh pakai rantai mahal. Itu mana ilmu tak ada. Hak pakai tak ada ilmu. Ada Sayyidina Muhammad. Lepas tu macam mana apa pakcik? Adik balik rumah, adik bagi kat mak ke, kak ada kak? Bagi kat kak ke, dia tak boleh pakai. Tuan-tuan, apa respon budak tu selepas tu? Terima kasih pakcik. Tak tahu. Tuan, jadi pasal apa tegur ni? Ada ilmu. Ada ilmu. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu, rupanya kawan tu tak tahu ke tak boleh pakai rantai mai. Subhanallah. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau ada ilmu, dia berasa nak tegur. Kalau dia boleh tegur, Allah Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana ulama ni tak ada, ilmu tak ada. Bila ilmu tak ada, orang tak tahu kata tu salah. Allah Sayyidina Muhammad. Maka tak ada lah amal ma'ruf nahi munkar. Suruh orang buat baik, tegah orang buat jahat. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa kesan daripada tak suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat? Rosak. Masyarakat akan rosak. Rosak macam mana? Rosak sungguh-sungguh. Soalan Sayyidina Muhammad, bila mana orang tak tahu hak tu dosa, hak tu pahala, maka berkeliaranlah dalam masyarakat orang-orang yang rosak. Dia tak tahu tu dosa, tak tahu tu pahala. Dia buat dosa, dia tinggal benda yang boleh dapat pahala. Tuan-tuan, tuan-tuan. Jadi akhirnya jadi macam mana? Rosak. Dan masyarakat ni nak cari had baik tak banyak. Kalau jumpa satu orang budak yang